Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Alhamdulillah, kita berada di awal bulan Syawal dan kita berada dalam keadaan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mudah-mudahan kita semua bermaaf-maafan dan segala amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita, terima solat, puasa, sedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tergolong daripada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-24. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-25 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Maksudnya, dan peliharalah diri kamu daripada bala bencana yang bukan sahaja menimpa ke atas orang yang zalim di kalangan kamu, dan ketahuilah bahawa Allah amat berat azab seksaannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-25 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa peliharalah diri kamu daripada fitnah yang bukan sahaja menimpa kepada orang yang membuat fitnah, tetapi juga menimpa ke atas seluruh anggota masyarakat. Fitnah tersebut ialah seperti pemberontakan, konflik politik dan pertarungan antar parti. Fitnah tersebut tidak hanya menimpa kepada orang yang menggerakkan fitnah, tetapi juga menghancurkan seluruh umat. Begitu juga dengan orang yang menggerakkan dosa dan orang yang mendiam diri serta tidak mencegah perbuatan dosa juga akan menerima kesannya. Renungi fitnah yang sudah berlaku di zaman permulaan Islam, seperti fitnah yang menimpa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, peristiwa peperangan Jamal, pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhu dan sebagainya. Adi bin Umairah berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seluruh masyarakat kerana perbuatan dosa seseorang, sehinggalah masyarakat umum melihat kemungkinan bertebarannya perbuatan dosa itu dalam masyarakat, sedangkan mereka mampu mencegahnya. Apabila mereka melakukan perkara yang demikian, maka nescaya Allah akan mengazab orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut dan masyarakat umum seluruhnya. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-25 surah Al-Anfal ini, menjelaskan bahawa ayat ini memberi amaran kepada manusia
mengenai bahaya besar yang selalu mengancam mereka, iaitu bahaya fitnah. Fitnah perlulah dijauhi dan dijaga supaya ia tidak timbul, kerana fitnah itu amat berbahaya. Maksud asal perkataan fitnah ialah cubaan atau ujian. Kemudian, pengertian ini berkembang dan memberikan maksud perpecahan yang timbul antara sesama manusia dan tiada keamanan. Fitnah ini mengakibatkan berlakunya perbuatan tuduh-menuduh, dengki-mendengki dan salah menyalahkan, sehingga timbul kehancuran daripada dalam. Apabila fitnah telah tersebar luas, maka pihak yang akan menerima kesannya bukan sahaja kepada orang yang menzalimi, tetapi juga kepada semua orang yang sama ada mereka yang baik maupun mereka yang berbuat jahat. Semuanya terlibat dalam fitnah yang tersebar. Hamka menjelaskan lagi bahawa inilah bahaya besar yang merosakkan kesatuan agama, kesatuan bangsa dan keteguhan pemerintahan. Ini kerana asas kesatuan ummah ialah kepercayaan dan mementingkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala daripada kepentingan diri sendiri dan kepentingan kaum. Jika kepentingan diri sendiri dan kepentingan kaum sudah lebih diutamakan daripada kebesaran Allah, maka fitnah sudah pasti akan timbul. Seterusnya, huru-hara dan kekacauan akan berlaku antara sesama manusia. Akibatnya, tamadun yang dibina selama ini akan runtuh dan hancur. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-25 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa selepas orang beriman diperintahkan supaya menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka ayat sebelum ini disusuli pula dengan peringatan yang lain. Peringatan ini perlu supaya setiap orang beriman tampil untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh itu ayat ke-25 surah Al-Anfal ini berpesan bahawa selain daripada memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, orang beriman juga hendaklah menjauhi azab seksaan, di mana apabila ia datang, maka ia tidak akan sesekali menimpa secara khusus ke atas orang yang zalim, iaitu mereka yang enggan menyahut seruan Rasulullah. Oleh kerana itu, janganlah berasa lemah dan jemu untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan ketahuilah bahawa Allah amat keras azab seksaannya. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, ayat ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat ke-164 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh setiap seseorang melainkan orang itu sahajalah yang akan menanggung dosanya. Dan seseorang yang boleh memikul itu tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain melainkan dosanya sahaja. Ini kerana apabila kemungkaran telah berleluasa dan tiada sesiapa yang tampil untuk membetulkannya, maka ini bermakna masyarakat tidak lagi memiliki jiwa yang prihatin dan sikap peduli terhadap agamanya akibat daripada kemungkaran tersebut. Sesiapa yang bersikap seolah-olah merestui sesuatu kemungkaran, maka dia juga terlibat secara tidak langsung dalam kemungkaran itu, sehingga dia pun turut berdosa dan wajar mendapat balasan azab seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-25 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-25 surah Al-Anfal ini memerintahkan kepada orang beriman supaya memelihara diri daripada bala bencana yang akan menimpa seluruh manusia dan tidak hanya terhad ke atas orang yang melakukan kezaliman sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala bencana kepada manusia disebabkan kerana perbuatan keji, dosa, maksiat dan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Oleh itu, orang beriman perlulah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, iaitu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran terhadap diri, keluarga, masyarakat dan pemimpin negara
supaya semuanya mengikuti ajaran Islam dan memenuhi tuntutannya, serta tidak melakukan perbuatan keji, dosa, maksiat dan kemungkaran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, amalan amar ma'ruf dan nahi mungkar kurang dilaksanakan, sama ada di peringkat komuniti, masyarakat maupun negara. Jika dilaksanakan sekalipun, amalan ini tidak menyeluruh kepada semua dan hanya tertumpu kepada sesetengah kelompok masyarakat dan tempat sahaja. Manakala sesetengah kelompok masyarakat dan tempat yang lain pula tidak dilaksanakan amalan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedangkan amalan ini sangat penting untuk dilaksanakan supaya dapat melahirkan umat Islam yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dapat mensejahterakan masyarakat dengan kurangnya perbuatan keji dan jenayah dalam negara, hasil daripada amalan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh melakukan perbuatan yang baik dan melarang daripada melakukan perkara yang mungkar. Sesungguhnya mereka itulah orang yang berjaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Maksudnya, sesiapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya. Dan ketahuilah bahawa itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-25 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah memelihara diri daripada melakukan perbuatan keji, dosa, maksiat dan kemungkaran, kerana perbuatan ini akan mengundang bala bencana dan azab siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa seluruh manusia dan tidak hanya terhad ke atas orang yang zalim sahaja. Kedua, umat Islam perlulah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap diri, keluarga, masyarakat dan pemimpin negara supaya masyarakat dapat hidup dengan aman, bahagia dan sejahtera, serta terhindar daripada jenayah, kekacauan dan malapetaka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.